Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Ustazah Karimah binti Mak Zain daripada SMKA Naim Banat akan bersama anak-anak dalam slot Usuluddin STPM untuk semester 3 iaitu mantik. Ustazah akan sampaikan kepada anak-anak hari ini ialah tajuk istiqra'. Istiqra' ini adalah dalam tajuk istidlal ghairu mubashir ataupun pendalilan tidak langsung. Definisinya ialah penelitian terhadap perkara-perkara juz'i atau khusus untuk menetapkan kesimpulan hukum secara umum. Bagi tajuk istiqra' ini ada 5 peringkat. Ada 5 peringkat yang dalam bahasa Arabnya dinamakan sebagai marahil al-istiqra'. Daripada perkataan mufradnya ialah marhalah, jamaknya ialah marahil, iaitu peringkat-peringkat istiqra'. Ataupun dengan perkataan lain, ia juga dinamakan dengan asas-asas metod kajian ilmiah. Asas-asas metod kajian ilmiah ini ada 5 ataupun marahil istiqra' ini ada 5. Anak-anak hendaklah memberi perhatian bahawa soalan peperiksaan akan ditanya sama ada dengan istilah marahil ataupun peringkat istiqra' ataupun dengan istilah metod kajian ilmiah. Jadi soalan dalam marahil ini ataupun metod kajian ilmiah ini sama ada soalan itu berbentuk satu sahaja peringkat dia ataupun satu metod sahaja, umpamanya mulahazah, atau tajribah sahaja, atau fardhu furu' sahaja, ataupun tahqiq al-furu' sahaja, ataupun takmim al-hukmi sahaja. Dan ada kalanya soalan dirangkumi semua metod-metod tersebut. Ada juga digabungkan metod 1 dengan metod 2, ataupun 3 dengan 4, ataupun kesemua sekali. Untuk perhatian anak-anak, mulahazah itu ialah dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu kita ialah pemerhatian, ataupun dalam bahasa Inggeris disebut sebagai observation. Anak-anak yang terlibat dengan kerja khusus STPM mesti melalui peringkat ataupun metod kajian ilmiah ini. Pertama ialah mulahazah ataupun pemerhatian. Ustazah boleh bagi contoh. Kalau kita buat kajian berkenaan dengan peniaga-peniaga wanita di negeri Kelantan umpamanya, maka dia ada syarat-syarat tertentu. Antaranya ialah syaratnya ialah tarkis, iaitu pemusatan. Maksudnya kalau kita buat peniaga perempuan di negeri Kelantan, maka pusatnya ialah pasar-pasar, tempat perempuan ataupun wanita Kelantan berniaga. Umpamanya di pasar Siti Khadijah. Dan mulahazah itu mestilah dibuat berulang kali, iaitu tikrar. Umpamanya kalau katakanlah kita pergi satu hari je, kita pergi hari Jumaat di pasar Siti Khadijah, kemungkinan kita akan tengok ramai orang lelaki yang menjual ketika itu. Kemungkinan peniaga wanita itu sebagai ibu, hari Minggu dia minta tolong anak dia yang lelaki menjual kat situ. Sebab tu kena buat pemerhatian itu mestilah berulang kali. Maksudnya hari Ahad, hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, sehinggalah Jumaat itu. Barulah dia punya pemerhatian itu menjadi valid. Dan perlu kepada alat, perlu kepada alat. Umpamanya kena bawa kamera, kena bawa alat-alat untuk kita rakam suara ataupun nak ambil gambar.
Kemudian anak-anak yang metod yang kedua pula ialah tajribah. Tajribah pun dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu ialah percubaan atau uji kaji. Kalau dalam bahasa Inggeris ialah eksperimen. Dalam kajian ilmiah perlu kepada eksperimen. Contohnya, saya bagi contoh berkenaan dengan logam. Logam, katakanlah logam emas. Logam emas tu, kita ambil logam emas, kemudian mula-mula tu kita buat pemerhatian, kemudian kita ambil beberapa jenis logam, beberapa sampel, emas, perak ataupun besi. Kita ambil 3 tu sampel, kita letak atas nunu bangsen, kemudian kita panaskan sampai takat lebur dan kita dapati pertama kita ambil emas tadi, emas tu lebur, cair. Kemudian kita pun buat keputusan bahawa emas lebur dengan kepanasan ataupun cair dengan kepanasan. Kemudian kita ambil sampel yang kedua, besi. Kita ambil besi, kita letak atas nunu bangsen dan kita macam tadi jugalah kita panaskan sehingga takat lebur dan dia cair. Maka kita buat keputusan bahawa besi lebur dengan kepanasan. Kemudian yang ketiga kita ambil perak. Perak pun sama juga, kita ambil, kita letak atas nunu bangsen dan kita panaskan sehingga takat lebur dan kita dapati dia juga lebur. Kita pun buat keputusan, kita mengatakan bahawa semua logam lebur dengan kepanasan. Sedangkan kita tak buat semua kan, kita tak ambil semua jenis logam, kita ambil hanya 3 sampel, tapi kita buat generalisasi kepada semua jenis logam. Kemudian anak-anak cuba tengok pula kepada metod yang ketiga, iaitu fardul furud. Dalam bahasa Inggerisnya hipotesis, ataupun dalam bahasa Melayu kita ialah kita membuat andaian. Kita buat andaian ya. Contoh boleh saya bagi sebab-sebab kenapa berlakunya hujan. Contohnya kita buat andaian bahawa hujan itu turun ketika awan hitam ataupun ketika langit mendung. Maka kita boleh buat andaian juga hujan itu turun bila angin bergerak daripada arah laut ke daratan juga membawa hujan. Jadi banyak kalau kita tengok pada buku kita, nota kita, banyak andaian-andaian yang boleh dibuat. Maka seterusnya metod yang keempat ialah nama dia tahqiq al-furud ataupun penyiasatan. Ini contoh saya boleh bagi kepada anak-anak ialah berkenaan dengan pokok, tumbuhan. Pokok itu dia memerlukan, kalau kita perhati, dia perlu kepada cahaya matahari, dia perlu juga kepada air dan dia juga perlu kepada oksigen ataupun karbon dioksida untuk proses fotosintesis. Jadi kita nak pastikan tahqiq furud tu, kita nak pastikan andaian yang dibuat itu betul, maka kita buat uji kaji lah. Maksudnya kita ambil pokok, terletak 2 pokok lah, satu yang terdedah kepada cahaya matahari, kita letakkan air dan ada pengudaraan lah, maksudnya ada oksigen dan karbon dioksida. Kemudian satu pokok lagi kita buat dalam satu bekas, kita tutup, kita halang dia daripada cahaya matahari, kita tak bubuh air, tak masukkan air dan kita tidak maksudnya bekas tu kita tutup sehingga tidak ada pengudaraan. Maksudnya kita menghalang gas oksigen dan karbon dioksida. Anak-anak yang dikasihi sekalian, kemudian metod yang terakhir namanya ialah ta'mim al-hukmi ataupun generalize, ataupun kita mengumumkan kita punya keputusan. Contoh tadi Ustazah dah bagi, yang maksudnya logam tadi yang kita buat
yang kita buat uji kaji tadi, yang kita buat eksperimen itu, kita hanya mengambil 3 sampel dan kita mengeneraliskan keputusannya dengan mengatakan semua logam adalah lebur dengan kepanasan. Kemudian anak-anak, Ustazah nak kongsikan bersama anak-anak hari ini contoh soalan STPM yang pernah keluar. Dalam satu soalan itu ada 3 soalan pecahan soalan, iaitu A, B dan C. Cuba kita tengok yang A. Biasa soalan A, markah dia dalam 2 atau 4 markah. Yang contoh soalan ini berkenaan dengan mulahazah. Apakah yang dimaksudkan dengan mulahazah? Anak-anak tengok markah di akhir itu ialah 2. Maka jawapan yang anak-anak bagi mestilah pendeklah, jangan pula panjang lebar sehingga membuang masa. Kalau jawab panjang pun markahnya hanyalah 2. Jawapannya pemerhatian dan penelitian terhadap pelbagai jenis, bentuk, keadaan serta kejadian yang berlaku dalam kehidupan dan di hadapan seseorang sebagaimana ianya berlaku. Cukup dengan itu. Ataupun anak-anak bubuh je. Mulahazah ialah pemerhatian dan penelitian. Cukup setakat itu untuk jawapan A itu dengan 2 markah. Kemudian soalan B. Terangkan 4 syarat fardul furud. Kalau tadi mulahazah. Soalan yang kedua ni, B ni, dalam soalan yang sama ialah fardul furud. 8 markah. Jawapannya anak-anak mesti beri 4 isi. 4 isi iaitu pertama, tulis sikit mukadimah dia tu. 4 syarat fardul furud ialah pertama, anak-anak buat dalam bentuk perenggan pun boleh. Sebaiknya dalam bentuk perenggan dan sedikit huraian. Kalau 1, 2, 3, 4 ini seolah-olah macam SPM, tapi saya buat ni untuk mudah anak-anak rujuk. Cuba tengok. Pertama, syarat fardul furud. 4 syarat fardul furud ialah pertama, ianya mestilah terlebih dahulu melalui peringkat mulahazah dan tajribah. Nak hurailah sikit. Apa dia mulahazah? Macam saya sebut tadilah. Mulahazah itu ialah pemerhatian. Kemudian tajribah itu ialah membuat uji kaji. Sikit je hurai. Cukup untuk 2 markah. Kemudian pergi kepada perenggan kedua. Anak-anak hurai pula isi yang kedua itu. Tidak bercanggah dengan peraturan tabi'i dan pemikiran akal. Kemudian isi yang ketiga, dapat dipraktikkan, dilaksanakan dalam semua keadaan. Kemudian isi yang keempat itu buat dalam perenggan yang keempat, semua teori atau penyataan yang boleh diterima. 2 markah juga. Jadi 8 markah. Tidak perlu kepada kesimpulan. Sebab kesimpulan di situ tidak ada markah. Hanya isi sahaja, 4 isi. Kemudian soalan C. Metod ta'mim al-hukmi. Ta'mim, dia bagi bentuk penyataan. Ta'mim al-hukmi adalah pembentangan hasil kajian ilmiah. Bincangkan kepentingan ta'mim al-hukmi dalam kajian ilmiah. Bincangkan. Anak-anak kena perhatikan penggunaan perkataan soalan. Kalau soalan itu minta bincangkan, maka anak-anak kena bagi isi. Kalau markah itu 10, anak-anak kena bagi isi 4 dan dengan bersama huraian, dan 2 lagi adalah markah kesimpulan. Jadi jawapan kepada kepentingan ta'mim al-hukmi itu ialah yang pertama, seperti juga tadi kalau soalan bincangkan, maka anak-anak buat dalam bentuk perenggan. Jangan buat 1, 2, 3 lah. Dalam bentuk perenggan. Anak-anak boleh tulis kepentingan ta'mim al-hukmi ialah
Ta'mim al-hukmi merupakan peringkat terakhir dalam metod kajian ilmiah. Pada tahap ini, seseorang pengkaji boleh mengeluarkan satu hukum umum berdasarkan penelitiannya terhadap sebahagian contoh-contoh yang dikaji. Kemudian, kepentingan yang kedua ialah proses dan perenggan, bentuk perenggan. Yang kedua, proses ta'mim al-hukmi akan membolehkan sesuatu hukum atau keputusan yang dibuat oleh seseorang pengkaji tidak hanya khusus kepada benda yang dikaji sahaja, namun ia digeneralisasikan sehingga merangkumi objek serupa yang tidak dikaji. Maksudnya macam tadi, kita dah buat 3 sampel logam, tapi banyak lagi logam-logam yang kita tak buat uji kaji, kita tak buat eksperimen, tapi kita boleh mengatakan, kita boleh mengumumkan atau generalizekan dia punya keputusan kepada semua logam. Kemudian seterusnya, kepentingan ta'mim al-hukmi seterusnya ialah pelaksanaan proses ta'mim al-hukmi akan mendedahkan kepada manusia bahawa setiap unit atau perkara yang memiliki tabiat atau ciri yang sama, selama mana sebab dan suasana yang serupa sama-sama dimiliki oleh setiap unit atau perkara tertentu. Maksudnya kalau kita tengok rupa besi tu, logam tu, dia punya ciri-ciri dia tu sama, maka benda tu boleh dikatakan sama. Itu dalam bentuk andaian lah, hipotesis, ya. Dan hipotesis itu perlu kepada tahqiq al-furud, penyiasatan, ataupun yang terakhir itu ialah perlu kepada tajribah lah, iaitu uji kaji ataupun eksperimen. Kemudian kepentingan ta'mim al-hukmi seterusnya yang keempat ialah hukum yang dibuat terhadap fenomena yang dikaji bukan terhad kepada objek yang dikaji sahaja, tetapi dah meliputi objek-objek lain yang tidak dikaji. Ini bermakna hukum yang dibuat adalah tafsiran umum, adalah sesuai pada setiap masa dan tempat. Kemudian di sini Ustazah bagi 5 isi. Yang ialah 4. Cuma anak-anak boleh pilihlah di sini yang mana yang lebih mudah untuk diingat. Boleh pilih 4 saja isinya. Ustazah tambah yang kelima tu, kejayaan proses ta'mim al-hukmi secara sempurna akan dapat melahirkan teori-teori baru dalam bidang sains dan teknologi dan bidang-bidang lain. Ini membolehkan manusia memanfaatkan sumber-sumber alam dengan cara yang sebaiknya untuk kesejahteraan hidup mereka di dunia dan akhirat. Maksudnya, anak-anak, kalau kita tahu dah logam itu boleh berubah bentuk, maka oleh itu saintis hari ini mencipta alat-alat teknologi dengan menggunakan logam, banyaklah, kapal terbang, kereta, buat bangunan, macam-macam boleh buat dengan kajian tersebut. Dan buatlah kesimpulan. Kesimpulan ni ringkas je. Buat dua ayat ataupun 2 baris pun sudah cukup untuk memberikan pemeriksa beri 2 markah. Kalau anak-anak tak buat kesimpulan, maka markah 2 itu akan hilang. Kalau kita campurlah dengan soalan-soalan lain, maka banyaklah markah yang kita buang. Sebab tu kalau soalan itu bincangkan, maka anak-anak kena beri kesimpulan walaupun pendek. Pemeriksa tengok ada kesimpulan, maka dia akan beri markah. Kalau tidak mendapati, dia akan bagi separuh. Tak apalah, 1 pun cukup, daripada tidak mendapat apa-apa markah. Wallahu alam. Dan di situ sahaja anak-anak, setakat ini sahaja anak-anak berkongsi bersama Ustazah dalam slot Usuluddin mantik bagi semester ke-3. Ustazah harap anak-anak dapat menjawab soalan dengan baik dan mendapat markah tertinggi untuk mendapat pointer yang tinggi untuk memohon mana-mana universiti. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.